Kita tunggu dulu ya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة توصل كل حوبة واستر لنا عوراتي يا آمن الروعات. فتب علينا توبة توصل كل حوبة واستر لنا عوراتي يا آمن الروعات. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Kita boleh share dulu pada sahabat-sahabat kita yang lain dalam grup yang kita ada. Mungkin Allah terbukakan pintu hati dia untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini ya. Ya. Nak tanya dekat Mustaqim, dekat apa ni masjid Mustaqim Sila As-Sabirin, dia pancar dalam Facebook masjid tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Jadi Ustazah minta izin Ustazah pancarkan dalam FB Ustazah ya? Dalam FB tak ada YouTube kan? Macam ni Ustazah. Okey. Saya baru nak minta admin untuk Masjid As-Sabirin punya FB untuk masukkan link ni. Saya tak tahu ini dia dah buat ke belum. Tu nak tanya tu, Ustazah tanya tu ada tetap. Sebab kalau kita buat macam ni lepas tu tidak ada rakaman kan, kot dah ada orang nak tengok balik. Betul-betul. Assalamualaikum Ustazah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Iyah. Kak Iyah, Ustazah nak ambil Kak Iyah jadi AJK tambahan dalam pertubuhan penggalak dakwah ummah boleh? Boleh lah. boleh lah ikut. Ikut je yang terbaik. Okey, insyaAllah. Terima kasih Kak Iyah. Aman. Okey, kita start lah. InsyaAllah Ustazah. Makan akak pagi. Duduk musuh buat akak. Mari atas sini tak. Oh, jangan. Saya rasa Ustazah,
Ya, Ustazah ya, ya. bolehlah masuk dalam itu Ustazah. Boleh Okey, masuk dalam itu Ustazah. okey. Terima kasih Kak Syamsina. Okey. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Syamsina, Kak Ros, Kak Zuraida selaku AJK kepada Masjid As-Sabirin, Kak Zah, siapa lagi walaupun daripada EU4 kan. Subhanallah, subhanallah. InsyaAllah ala kulli hal mereka merupakan satu medium untuk kita. Melalui dia, melalui Masjid As-Sabirin, kita mendapat satu peluang untuk menambahkan ilmu dan berada di dalam Raudah min Raudatil Jannah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga seluruh pahala ilmu yang orang dapat dan apa yang mereka amalkan seluruhnya dapat pahala kepada seluruh AJK Masjid As-Sabirin. Nampak Amin kan? ya Allah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tu ini yang kita sebut maha pemurahnya Allah. Bayangkan? Pemurahnya Allah tidak mengurangkan sedikit pun pahala orang yang buat, bahkan kita dapat pahala yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indahnya siapa yang berebut-rebut nak buat pahala, khususnya dalam bulan Ramadan kan. Subhanallah, kerana memahami sifat Ar-Rahmannya Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam surah Al-Furqan, yang mana penutup kepada surah Al-Furqan membincangkan tentang Ibadur Rahman. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, ala kulli hal kita buka dulu majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lainlah. Kerana apa? Sebab fizikal ini adalah peluang betul-betul kita nak bersama dengan mad'u kita, kan? Subhanallah, subhanallah. Jadi hari ini kita menyambung kembali siri Kompas. Okay? Dalam buku Kompas ni, Kompas 114 ini kita menyambung kembali siri, iaitu daripada satu surah kepada satu surah. Okay? Dan hari ini telah sampai kepada surah yang ke-25, iaitu surah Al-Furqan, yang bermaksud pembeza. Subhanallah, nama lain bagi Al-Quran. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu kita melihat, apabila kita tengok, kita kena tahu dulu secara view kasar ataupun fizikal surah tu dulu. Okay, pertama kita tengok surah ini merupakan surah yang datang selepas surah An-Nur. Selepas orang tu An-Nur, apa makna nur? Cahaya. Selepas dapat cahaya, baru dia boleh membezakan mana baik, mana buruk. Betul tak?
Sebab tu surah Furqan duduk selepas surah Nur. Kalau orang tu tak dapat cahaya, dia boleh beza tak mana satu baik, mana satu buruk? Tak dapat. Kita duduk dalam gelap, boleh beza tak mana satu hitam, mana satu putih? Agak-agak boleh beza tak? Mana satu hijau, mana satu merah? Boleh beza tak? Duduk dalam gelap. Sama je, semua gelap. Belakang kan warna hitam semua. Okay. Siapa yang memang dia putih ke dia hitam, duduk dalam tempat gelap, sama cantik je. Sama gelap. Kan? Tapi apabila kita pasang lampu, ada cahaya, boleh beza tak? Boleh beza. Jadi jelas kenapa Allah letak, kalau kita tengok salah satu aspek dia, kenapa surah Furqan duduk selepas surah Nur. Maknanya pembeza dapat kita bezakan apabila dia dapat cahaya. Apakah dia anuk Al-Quran? Sebab tu Furqan adalah nama lain bagi Al-Quran. Siapa yang pegang Quran, siapa yang baca Quran, siapa yang hidup dengan Quran, dia akan jauh beza dengan orang yang tak hidup dengan Quran. Dia akan nampak perbezaan yang sangat ketara. Okay. Jadi surah Al-Furqan, ayat dia sebanyak 77 ayat. Dan status dia adalah surah yang diturunkan di Mekah. Okay, Kak Syamsina minta mute-kan suara, kalau tidak dia ada gabungan suara. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi terus kita tergambar dalam otak kita apabila sebut surah Makkiyah, bermakna surah ini diturunkan di saat Nabi sendiri dan juga para sahabat diserang oleh musuh-musuh, iaitulah kaum kafir Quraisy dalam pelbagai aspek. Yang mana mereka datang dengan mentahmah kepada Nabi bahawa apa yang Nabi bawa Al-Quran ini bukan daripada Allah, tetapi dia adalah rekaan daripada Nabi sendiri. Bayangkan? Subhanallah. Jadi dengan sebab tu dia makin mengecam Nabi SAW dengan pelbagai kepalsuan, dengan pelbagai pendustaan terhadap Nabi SAW. Lalu Al-Quran datang dengan namanya surah Al-Furqan nak menjawab, memotivasikan kepada mereka dan mencerahkan kepada masyarakat, kepada kita ini, iaitu mengenai akibat buruk yang diterima oleh orang yang mendustakan Allah, Rasul dan kitab-kitab. Siapa yang tolak Allah, yang Nabi bawa suruh beriman kepada Allah, mereka tolak, ini akibatnya. Jadi dalam surah Furqan dia menerangkan kepada kita tiga pokok perbahasan. Iaitu yang pertama, model pendustaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita nampak dia surah apa? Surah Makkiyah. Okay? Surah Makkiyah maknanya berhadapan dengan cabaran ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Jadi surah ni cerita kepada kita model pendustaan dia yang dihadapi oleh Rasulullah. Yang kedua, dia memperingatkan akibat buruk pendustaan supaya orang yang ramai jangan cuba terikut dengan kaum kafir Quraisy bentuk-bentuk penindasan ataupun bentuk-bentuk pendustaan yang mereka buat. Yang ketiga, Allah bawa kepada kita dalam surah Al-Furqan ini tentang tema perbahasannya untuk meneguhkan hati Nabi dan para sahabat dengan menyatakan Allah redha terhadap mereka dan Allah menyatakan hiasilah sifat-sifat dalam diri kamu sebagai ibadur rahman, hamba yang Allah cinta. Subhanallah. Okay. Kemudian kita tengok berapakah perkataan dalam surah Al-Furqan, iaitu sebanyak 872 perkataan. Dan huruf yang ada dalam surah Al-Furqan adalah sebanyak 3,780 huruf. Dan selepas surah Furqan ialah surah Asy-Syu'ara. Sebab apa? Maknanya model pendustaan mereka bukan sekadar itu, bahkan mereka menuduh pula kepada Nabi sebagai penyair-penyair. Dan Nabi berhadapan dengan zaman itu adalah zaman yang orang hebat dari sudut bahasa. Lalu Allah pun datangkan Quran dari sudut aspek bahasanya sangat tinggi nilai dia. Dan sesiapa yang mendengar bacaan Al-Quran pasti tertegun. Baik dari sudut perkataan yang dipilih, baik dari sudut ayat yang dibuat,
dari sudut apa lagi, dari sudut bahasa dia, okay, dari sudut ketinggian bahasa dia, irama dia, nada dia, semuanya, pemilihan huruf, semuanya namanya satu keunikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita kan budak kecil, okay, budak kecil umur 3 tahun, tiba-tiba dia cakap, Umi, saya kehausan. Agak-agak kita rasa macam mana? Dia guna perkataan kehausan. Dia tak kata, Umi, saya haus. Haus pun kita rasa, Allah, budak ni pakai guna bahasa buku. Betul tak ni? Biasa kita kata kalau budak saya dahaga. Okey lagi kita kata dah. Tapi kalau dia guna perkataan kehausan, subhanallah. Kita rasa takjub kan? Budak umur 3 tahun dah pandai guna bahasa kehausan. Okey? Allahu Akbar. Saya kelaparan. Okey, contohnya. Ya Allah, maknanya baru penambahan huruf ke dengan an belakang kan? Begitulah istilah-istilah dalam bahasa Arab ini apabila Allah guna kalimat, contohnya kataba, kutiba. Bayangkan? Qatala, inqatala, nazala, nazzala, anzala, unzila. Semua ini namanya kehebatan. Dan tak mungkin Allah menggunakan kalau bukan untuk mencapai kepada maksud yang sangat dalam. Allahu Akbar. Jadi datang keinginan dalam jiwa kita kan, nak sampai faham, menyelami, memahami, merasai, menikmati, tidak mesti bermula dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, pasti kita tak akan mampu untuk menjiwai. Subhanallah. Okay, sekarang kita akan masuk kepada surah Al-Furqan. Okay, dah. Kalau kita tengok, dalam surah Al-Furqan ini diturunkan sebelum hijrah, selepas surah Yasin. Okay, kalau ikut dalam urutan, memang dia duduk selepas surah An-Nur. Tapi kalau ikut kepada penurunan Al-Quran, dia datang selepas surah Yasin. Jadi kita pun nampak bagaimana dalam surah Yasin menceritakan karakter tentang Habibun Najjar, berjuang. Jadi dari sudut fizikal orang nak tengok dengan mata kasar, orang nampak bahawa aku tak naklah mati macam Habibun Najjar, kena pijak-pijak sampai mati kan, nak berjuang sangat sampai lalalah mati. Mungkin pada masa melihat orang mata kasar, betul tak ni? Berjuang sampai kena bunuh. Agak-agak kalau kita lah tengok depan mata kita sekarang ni, orang tu berjuang sampai tahap kena bunuh, kita nak berjuang tak? Mesti rasa tak nak kan? Betul tak? Tetapi Allah bagi tahu yang kamu nampak tu tak real. Kamu nampak macam benda tu macam silap. Sebenarnya di sisi Allah, Habibun Najjar dah masuk syurga. Dia menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi siapakah yang menerangkan bahawa mana satu benar, mana satu salah? Habibun Najjar ini berada di pihak yang benar ataupun di pihak yang salah. Sebab dia dah mati, dia tak lihat terang balik dah kat kita. Dia betul ataupun dia salah. Dan manusia yang duduk ni, dia mungkin boleh buat satu andaian semata-mata. Dan andaian mereka tidak semestinya betul. Mungkin kita akan bagi cerita kat orang kan, tulah ambil intibar, lain kali jangan duk berani sangat. Betul ni? Kalau lah jatuh kat kita lah kan, kita tengok ada orang tu beraninya berdakwah lalah orang tangkap dia patut masuk ISA. Contohnya kan, kita akan pesan dekat apa dekat anak kita? Kalau lah kita tidak ada ilmu tentang Al-Quran, kita akan jawab macam ni. Itulah lain kali jangan nak berani-berani sangat. Cukuplah boleh beramal. Cukuplah asal jangan duk kelahi dengan orang. Betul tak? Jujur Ustazah rasa kita akan cakap macam tu. Kan? Sebab apa? Sebab realiti yang kita tengok macam tu. Dan kita melihat pula, mungkin orang ni dah lah masuk penjara, tinggal anak-anak pula susah. Isteri dia pun susah pula cari duit apa semua. Lepas tu dia duduk dalam penjara, lepas tu kena susah, kena tumbuk, kena apa macam-macam kan tak? Lepas tu keluar kan orang penghina. Jadi kita akan cerita dekat orang luar, mesti kita kata, kamu nak jadi macam tu? Baik, tak payahlah. Lagi senang. Jangan jaga tepi kain orang. Tak payahlah nak dakwah orang sangat ni. Allahu Akbar. Datang Allah cerita tentang Al-Furqan. Al-Quran ini datang untuk membezakan mana baik dengan mana buruk. Yang akan menjadi hakim kepada kamu itu Al-Quran. Allah sendiri. Bukan otak kamu. Bukan idea kamu. Bukan pemikiran kamu. Subhanallah. Jadi awas dalam nak buat satu keputusan ataupun nak buat satu konklusi. Okay.
Jadi dalam surah ini kalau kita tengok, surah ini dinamakan Al-Furqan, diambil daripada ayat yang pertama kan. Yang berbunyi, kalau kita tengok, iaitu dalam Quran ada 2 sahaja surah yang bermula dengan tabarak. Kan, tabarakalladzi. Satu surah Al-Furqan dan satu lagi surah Al-Mulk. Dan ini adalah pembuka kepada surah yang bermula dengan tabarak, yang berbunyi tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang bermaksud Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, iaitulah Furqan, kepada hambanya Muhammad untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam, iaitu termasuk jin dan juga manusia. Jadi dalam ayat ini Allah nak bagi tahu apa? Apabila kamu baca Quran, Quran itu penuh dengan tabarak. Bayangkan, tabarak ini diambil daripada kalimat barakah, berkat bahasa Melayu. Kita panggil berkat. Lalu ditambah daripada kalimat barakah, dia ditambah pada huruf ta dengan huruf alif. Tabarak. Menjadi dia adalah isim. Apabila isim menunjukkan bahawa dia tidak akan berubah. Maksudnya kalau Allah kata dia berkat-berkatlah. Allah tak akan tukar bahawa sekejap berkat, sekejap tak berkat, tak. Apa makna tabarak? Sentiasa bertambah, bertambah dan bertambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apabila dia sentiasa bertambah, bukan sekadar Quran itu yang kamu dapat pahala bertambah dengan usaha kamu. Bayangkan, semua yang terlibat dengan diri kamu apabila nak berkaitan dengan Quran, semua akan dapat pahala. Contoh, kita tengok okay. Orang yang hadiah Quran, orang yang baca Quran, orang yang dengar Quran. Bayangkan, orang yang bagi minum pada orang baca Quran, orang yang menyediakan ruang kepada tempat baca Quran, orang yang, ya Allah, melapangkan urusan untuk orang baca Quran. Semua ini akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak nampak ya kan. Contohnya lah ustazah lah nak buat kelas. Apabila ustazah nak buat kelas pagi-pagi, kadang-kadang petang, ustazah nak kata, ya Allah, tak sempat nak lipat kain. Tengok-tengok mak dah lipat kain. Contohnya. Jadi bayangkan betapa besar pahala mak yang menyediakan ruang untuk kita mengajar Quran. Bayangkan dengan cara dia melapangkan urusan kita. Semua pahala yang kita buat mengajar akan dapat pahala kepada dia. Tabarak. Subhanallah, subhanallah. Kalau orang fikir macam ni, semua orang berebut nak buat pahala kan? Semua orang akan berebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa, saya nak bawa. Okay, contohnya lah kita nak pergi mana-mana. Okay, sebab nak pergi mana ni? Nak pergi kelas ngaji. Biar saya hantar, tak apa. Kenapa berebut nak dapat pahala? Subhanallah, subhanallah. Dia kita jadi orang yang tamak nak dapat pahala. Macam contohnya suami. Apabila ustazah kata, okay, bang, teman, nak pergi ngajar. Lepas tu, okay, boleh. Kita tanya dia, kenapa abang sanggup nak pergi hantar? Kenapa sanggup nak pergi hantar? Susah payahnya apa semua, kalut macam mana. Yelah, dia kata, apabila Allah bagi peluang tu, abang dapat pahala dengan senang je. Hanya pergi hantar, tapi pahala orang mengajar kita dapat. Orang yang memikirkan tentang pahala akan sentiasa sukses, akan sentiasa bahagia dalam hidup dia. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, sekarang Allah kata tabarak. Dahlah berkat, lepas tu Allah menurunkan kepada kita Al-Furqan. Maksudnya, mana mungkin kalau kita hanya baca Quran tapi tak faham, boleh tak kita nak membezakan mana baik mana buruk? Tak boleh. Bermakna Al-Furqan itu nak mengajar kepada kita, kamu kena baca Quran, kamu kena faham dan kamu kena amal supaya dia secara automatik dapat dibezakan. Orang dia boleh nampak kan, contohnya kita pergi berjalan kan tak? Pergi beli kat kedai. Orang katanya, ini ustazah ya? Tak, saya tak pakai pun nama ustazah. Saya tak tulis pun nama saya, Ustazah Suraya. Macam mana awak tahu saya ustazah? Kenal dia kata. Cara bercakap pun tahu ni ustazah kan? Tak, saya tak mengajar. Saya tak mengajar mana? Tak, saya tak mengajar sekolah mana-mana pun.
Tak mesti awak ustazah, dia kata. Bayangkan, maksudnya nak ceritanya furqan tu pembeza. Orang boleh kenal kita. Kan? Walau kita menafikan macam mana sekalipun, kamu akan tetap dikenali. Tetapi amat malang kalau kamu tu ustazah contohnya. Tapi kalau kamu pergi, orang kamu sembang-sembang, orang tanya, okey, kerja apa? Oh, saya mengajar. Tak nampak pun macam ustazah. Hak tu malang. Bayangkan. Sebab apa? Sebab kerja kamu buat sehingga tak mampu untuk dibezakan. Subhanallah, untuk dikenali. Tapi kalau dia jual goreng pisang, contohnya lah. Tapi apabila dia bercakap, orang kata awak ustazah ya? Tak, saya jual goreng pisang je. Awak mesti ustazah. Tak, saya jual goreng pisang. Apa tandanya? Allah telah mengangkat martabatnya kerana dia telah berpegang dengan Al-Quran. Dia tengah hidup dengan Al-Quran walaupun dia kerja apa sekalipun, sehingga kan Allah angkat martabatnya. Ya Allah. Jadi sekarang tepuk dada, tanya iman kita. Kita ni duduk tahap mana? Kalau memang kita kerja macam tu dan orang nampak perwatakan kita macam tu, itu perkara biasa. Boleh faham tak? Tengok atas pakai Kalau itu namanya perkara biasa lah. Kalau orang kata, okey ustazah ni dah. Okey, ya. Maknanya kamu tak ada keistimewaan apa-apa. Sebab kamu ada seorang ustazah dan orang pun kenal kamu sebagai seorang ustazah. Itu namanya biasa. Boleh faham ni? Itu perkara biasa. Tapi kalaulah kita ni ustazah, contohnya kan, dia kata, contohnya orang tanya, awak mesti ada PhD kan? Tak ada. Okey, maknanya orang up diri kita. Bermakna kita naik pangkat. Subhanallah. Okey, balik semula. Jadi tujuan Al-Quran ini bukan untuk hanya diri kamu. Sebab tu Allah sambung dekat belakang, liyakuna lil alamin, untuk seluruh alam. Bermakna tugas kamu guna Quran untuk berdakwah. Nazira, bagi peringatan kepada orang lain, sebab kalau kamu tak bermula daripada diri kamu, semua orang akan sesat. Betul tak? Contohnya lah, ustazah pergi kat masjid kan. Hari pergi kat masjid, tengok tu dia bersipang siur soft kan. Semua nak duduk atas sejadah masing-masing. Iyalah dah lama dah dididik ni kan. Oleh pandemik kan. Bahawa sejadah aku, sejadah engkau. Tu telah dididik lama dah, 2 tahun. Kan 2 tahun lebih kita dididik dengan sejadah aku. Apabila masuk telah boleh solat secara biasa, semua masing-masing. Kita rapat bahu pun dia lari. Bayangkan? Subhanallah. Okay. Nak letak sejadah pun ikut suka. Letak kira solat. Jadi apabila kita kata, okay, walau macam mana sekalipun, samakan sejadah bahagian kaki. Jangan duduk fikir bahagian dahi. Sebab hari ni orang apa sejadah, macam mana? Sama depan kan? Yang dia nak bagi sama, nampak depan je. Hak belakangnya lantak lah. Okay? Kaki duduk kat mana. Jadi yang paling penting, sejadah kita adalah pada tumit kita. Jadi letak sejadah sama bahagian bawah. Letak kat sini. Supaya ada ruang. Dan apabila ada ruang kosong, pergi masuk. Biarlah orang nak pandang serong ke tak serong ke, pergi masuk. Kerana apa? Kamu menjadi penyelamat. Kamulah penyelamat ummah. Itu namanya nazira. Apabila kamu dah faham, kamu sedang bertindak. Okey. Itu baru diambil nama surah Al-Furqan, diambil daripada ayat yang pertama. Apa makna Furqan? Pemisah. Okey. Pemisah, iaitu memisahkan di antara hak dan juga batil. Jadi sebab tu dalam surah ini dia akan bagi 2 keadaan. Satu baik, satu buruk. Satu yang apa ni? Jadi kalau kita perhatikan dalam surah Al-Furqan, ada 2 kali diulang perkataan tabarak. Pertama pada ayat yang pertama tentang cerita tentang Quran. Yang kedua pada ayat yang ke-10, iaitu disebut tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura.
Okay. Maha suci Allah yang jika dia kehendaki tentu dia menjadikan bagimu lebih baik daripada itu semua. Iaitulah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nak beragami perasaan dalam jiwa kita untuk kita buat kerja. Apabila kita sebut furqan, berbeza, bermakna ini mesti buat kerja baru nampak kan? Baru boleh beza mana satu baik, mana satu buruk, mana satu ahli Quran, mana satu bukan ahli Quran. Subhanallah. Jadi apabila orang yang sangat buat kerja hanya yang diharap adalah kasih sayang Allah. Biar Allah yang memilih. Disebut insya'a dengan izin Allah. Allah akan jadikan kamu mendapat khairan lebih baik. Itu kita doa kepada orang mati. Wa abdilhu ahlahu khairan min ahlih. Daran khairan min darih, zaujih khairan min zaujih. Bayangkan, dan gantikanlah wahai Allah keluarganya lebih baik daripada maknanya gantikanlah ya Allah rumahnya lebih baik daripada rumahnya yang sekarang. Gantikanlah ahli keluarganya lebih baik daripada ahli keluarga yang sekarang. Gantilah pasangannya lebih baik daripada pasangan yang sekarang. Ya Allah. Sebab tu kita akan rasa bahagia sangat kalau kita tengok orang mati dalam keadaan baik kan. Ya Allah, bergembiralah dia sebab dia sedang berhadapan dengan sahabat-sahabat yang lebih baik lagi. Ahli keluarga yang lebih baik daripada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah. Tempat tinggal yang lebih baik. Sebab tempat tinggal dalam rumah ni sekejap-kejap kena kemas, sekejap-kejap kena kemas. Duduk dalam kubur yang mana ya Allah dah buka radah min radatil jannah. Indah sangat, tak payah kemas-kemas dah. Bayangkan, tak ada kerja dah, tak ada dah penat-penat. Tapi apa yang perlu kamu buat? Kamu kena penat di dunia. Laksanakan tugas dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, kemudian kita melihat bagaimana Allah memisahkan siapa yang bakal masuk syurga, siapa yang bakal masuk neraka. Okay, sekarang Ustazah nak bawa direct kepada perbincangan apa yang kita sebut 3 pokok perbahasan dalam surah Furqan. Okay, yang kita sebut tadi. Jadi yang pertama dia menceritakan tentang pendustaan dan juga meneguhkan hati Nabi SAW. Yang diturunkan surah Furqan ini pada fasa ketiga. Lebih kurang 8 tahun sebelum masa Nabi dah berada di Mekah selama 8 tahun. Kita kena ingat Nabi berada di Mekah selama 13 tahun selepas Nabi jadi Nabi kan. Sebab 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Jadi 8 tahun, bayangkan macam mana tahap-tahap sampai tahap Nabi ni nak dibunuh. Sampai masa tu Nabi dah mula berlakunya pemulawan Bani Hashim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tekanan semakin hebat. Jadi kalau kita tengok dekat sini daripada ayat 1 sampai ke 20 dia menjawab dakwaan kononnya Al-Quran ini adalah karangan dongeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan para sahabatnya. Dan baginda sepatutnya malaikat yang turun membawa harta mewah dan kebun-kebun syurga, bukan makan dan berjalan seperti mereka. Itu pandangan daripada mereka. Sekarang sahabat-sahabat perhatikan pada ayat yang keempat. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa orang kafir kata? Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Dan orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, dongeng-dongengan orang yang dahulu diminta supaya ditulis, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Itu benda yang dia kata kepada Nabi. Lalu apabila Al-Quran suruh mereka jawab, cuba kita fikir dengan logik akal. Orang kata, dia hebat. Lepas tu kita suruh dia tunjuk bukti, tapi dia tak tunjuk-tunjuk. Agak-agaknya memang betul ke dia tu hebat? Sebab tu Allah suruh datangkan. Buat macam Quran. Kalau dah kamu kata Nabi Muhammad buatlah sendiri pula. Lawan Quran tu.
Sampai kesudah mereka tak dapat buat, kan? Padahal mereka itu adalah pakar bahasa. Kalau kita tengok orang kata, alah, hendak kita suruh dia angkat batu. Dia kata, ringan je batu tu. Memang kita orang boleh angkat lah. Kita kata, dah tunjuk lah. Alah, tak kacangnya setakat batu macam ni tak payah angkat pun. Dia tak angkat-angkat pun. Agak-agaknya kita rasa macam mana? Lebat cakap je kan? Kalau betul, buatlah. Dia tak payah. Dia kata, tak perlu nak tunjuk pun. Kita mesti kata orang tu pengecut, kan? Mesti kita kata macam tu. Walaupun dia jajalah kepada orang lain macam mana pun, tapi tetap kita kata, saya nak bukti. Saya nak bukti. Kalau betul apa yang benar kamu cakap, kena tunjuk bukti. Jadi Al-Quran datang ini menjawab. Sekarang apabila mereka sebut apa yang mereka rasa mereka sangsi dengan Nabi SAW, ya. Tengok bagaimana Allah menenangkan hati Nabi SAW. Apa dia? Iaitu tengok Allah sebut pada ayat yang ke-10 sampai ke-14. Okay? Dia kata tabarakalladzi tadi, insya-Allah jika Allah izinkan Allah akan jadikan kamu mendapat khairan min dzalik, lebih baik daripada apa yang kamu dapati sekarang. Jadi ini yang menenangkan hati Nabi, tak payah nak jawab kepada orang yang memang banyak cakap ni. Dia sendiri pun tak boleh nak buat, dia sendiri pun tak boleh nak tunjuk bukti. Jadi perlu tak kita nak berjidal dengan mereka? Tak payah jawab pun. Ada benda yang terpaksa kita kena jawab. Ada benda yang kita tak payah jawab. Betul tak ni? Dalam hidup ni ada benda dalam hidup ni tak perlu nak jawab. Dia akan rasa termalu sendiri. Macam tu. Subhanallah, subhanallah. Dan Allah nak bagi kepada kita, tak payahlah fikir berat sangat apa yang mereka buat, mereka kata. Yang paling penting fikir apa yang Allah nak bagi pada kita. Allah nak bagikan syurga yang mengalir di bawah sungai, dan Allah nak bagi kepada kita adalah istana-istana. Okay? Bahkan bukan sekadar mereka tolak kamu, Allah kata bal kadzabu bis-saah. Mereka tu sebenarnya tak percaya hari kiamat. Okay? Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan untuk kamu dah dapat syurga, untuk orang ni kita akan bagi kepada dia adalah neraka yang menyala-nyala. Tak apa, hendak. Kamu yakinlah apa yang Allah sebut, dan insya-Allah kamu akan melihat suatu saat nanti. Sebab tu kita hari ini perlu percaya kepada apa yang Allah lontarkan di dalam Al-Quran. Apa lagi kata mereka? Mereka kata pada ayat yang ke-7, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malak. Bayangkan, ya Allah, betapa mereka pandang Nabi tu hina sangat. Dia kata apa macam ni Nabi? Nabi ke? Makan, berjalan pergi pasar, pergi beli macam kita je. Tak ada beza pun Nabi dengan kita. Bayangkan. Allahu Akbar. Kalau betul lah Allah nak turun Nabi dekat kita, turunlah malaikat yang tak ada buat dosa. Jadi sekarang ramai orang yang Allah suruh kita belajar daripada surah Al-Furqan ini, kamu juga akan berhadapan dengan cabaran seperti ini. Orang akan pandang dari sudut fizikal kamu. Mereka duk ingat kalau orang tu ada jawatan tinggi ataupun dia sebagai seorang Nabi, dia mesti berbeza dengan orang lain, dia kena jadi malaikat. Apa makna malaikat? Tak buat dosa. Jadi begitulah tugas para al-ulama warasatul anbiya. Apabila ulama buat salah kan, apa manusia akan kata? Teruknya ulama tu dia gini. Dia ulama, dia manusia, dia bukan malaikat. Betul tak ni? Kalau kamu duduk nampak dia kena buat jadi macam malaikat, samalah ucapan yang berlaku kepada kaum kafir Quraisy zaman dulu. Mereka tidak boleh menerima Nabi sebab pada mereka dia nak kalau sebut Nabi mesti perfect. Tidak ada buat dosa. Tidak boleh buat silap. Tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu setiap kali kita melihat kesilapan kepada orang lain, kita pun kena minta ampun. Allahumma ghafir lahu. Bukannya kecam. Okay? Tak kira nak kecam dekat mana. Dan hari ini kita sangat sedih sebab ramai orang mendapat pengecam tanpa tauliah. Kan? Pemberita yang tak bertauliah. Ramai sangat hari ini. Tak ada gaji pun dia orang buat kerja ni. Kan?
Sebar dalam Facebook. Sebar macam-macam sebar benda-benda yang nak bawa kepada kutukan. Bahkan jika kamu mengutuk orang, sebenarnya kamu sedang membuka aib diri kamu sendiri. Na'udzubillah. Takut ni, takut berlaku dekat kita kan, na'udzubillah. Lepas tu dia kata apa? Apa yang mereka harap manusia ini apabila tanya kepada impian, tak ada orang yang nak impian yang buruk kan, semua nak impian yang baik-baik. Sama juga dengan manusia hari ni, kalau tanya, kalau boleh nak isteri, suami macam mana? Orang tanya lelaki, awak nak isteri macam mana? Mesti dia letak gambar yang cantik-cantik, nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni, betul tak? Dan apabila suami tu buat salah ataupun isteri buat salah, dia rasa macam tak boleh nak terima hakikat. Sebab dia nak macam ni, nak macam ni. Kita kena ingat, dia adalah manusia yang tak lekang daripada salah dan silap. Dia juga perlu kepada pembaharuan. Dia juga perlu kepada nasihat. Dia bukan perfect. Jadi Allah datangkan pasangan tak sama dengan kita. Allah bagi semua ini adalah sebagai proses pendidikan kepada diri kita. Bukan untuk kita membezakan dia dengan kita, tetapi untuk kita bawa mereka sama-sama ke dalam syurga. Jangan pisahkan kami, wahai Allah. Sebab surah ni namanya surah pemisah. Jadi jangan sampai kita dengan pasangan, dengan anak-anak menjadi pemisah di hari akhirat kelak. Allah nak cerita dalam surah ini, walaupun di dunia kamu bersama, tetapi di hari akhirat kamu akan dipisahkan jika kamu bukan ahli Al-Quran. Bayangkan? Jadi yang memisahkan kamu tu apa dia? Al-Furqan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergerun hati kan? Sebab tu apabila tengok suami, tengok muka anak, doalah. Nak doa sebelum berbuka puasa. Ya Allah, hari ini satukan kami bersama dengan hidangan-hidangan. Satukanlah kami di dalam syurga-Mu bersama dengan hidangan-hidangan, wahai Allah. Kami nak makan sama-sama dengan keluarga kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Walaupun mungkin tak terluah daripada mulut, tapi luahkanlah dalam hati. Okay? Cuba. Ustazah tengah plan untuk keluarga berbuka puasa di tepi pantai. Bukan sebab apa? Untuk melihat keindahan alam, sebab kami dekat-dekat dengan pantai, jadi seronok lah kan. Pantai pula cantik-cantik kan. Jadi memang nak plan, tunggu adik balik apa semua, nak pergi berbuka puasa di tepi pantai dan solat di tepi pantai. Kita akan buat program dengan keluarga. Jadi rasa best sebabnya petang-petang kan, kalau kita nak pergi berbuka puasa dekat pantai, kita takkan disibukkan dengan nak sedia makanan apa semua. Sebab kita akan bawa makanan, mesti kita siap awal kan. Kita pergi awal, lepas tu kita akan buat program, kita akan baca Quran, kita akan tadabbur, kita akan buat melihat keindahan alam, tadabbur alam. Subhanallah, subhanallah. Ini akan menjadi kita rasa, ya Allah, kalau hari ini kami melihat keindahan alam-Mu, berilah kami dapat melihat keindahan syurga-Mu, wahai Allah. Indahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kemudian apa lagi yang mereka kata kepada Nabi? Okay. Yang disebut laula unzila alaina. Pada ayat 21 sekali lagi Allah sebut, wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Berkata orang-orang yang tidak berharapkan pertemuan dengan Allah, laula unzila alaina almalaikah, kalaulah Allah turunkan kepada kami malaikat, au nara rabbana, ataupun Allah bagi kami dapat tengok Tuhan. Okay. Laqad istakbaru fi anfusihim, sesungguhnya pastilah kami ni dia kata mestilah kami laqad istakbaru, sesungguhnya kami telah memandang takabur pada jiwa-jiwa mereka, wa atau untuwan kabira, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Bayang, dia beri alasan dua. Mereka sebenarnya nak beriman tapi dengan syarat. Bayangkan, siapa lebih besar, Allah ke kita yang lebih besar untuk menentukan syarat? Jadi betapa besarnya pembohongan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman dulu. Dia minta, kami ni nak beriman kalau yang turun pada kami tu malaikat lah. Maknanya kalau setakat manusia kami tak percaya. Hari ni ada tak orang sebut macam ni? Dia tak sebut malaikat. Kalaulah orang tu sebut, saya memang percayalah kat dia, tapi kalau kamu yang cakap, kami tak percaya. Padahal yang dia baca tu ayat Al-Quran juga. Tapi dia hanya siapa yang dia nak dengar. Kalau ustaz ni cakap, saya dengar. Kalau ustaz ni cakap, saya tak nak dengar. Na'udzubillah min dzalik.
Inilah dia gambaran. Ataupun dia melihat Allah. Bukankah telah berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel tak nak beriman sehingga mereka melihat Allah sendiri? Apa yang berlaku? Allah pensankan mereka semua. Adakah kita nak Allah mati kan, na'udzubillah min dzalik? Apabila mati betul-betul baru dapat jumpa dengan Allah. Tapi pada saat itu kematiannya sangat mengerikan, na'udzubillah. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi biarlah wahai Allah, kita berimpi apa dia? Kita mengimpikan Allahumma ja'alil khaira ayyamina yawma alqaka fih. Wahai Allah, jadikanlah hari terindah dalam hidup kami, hari ketika kami bertemu denganmu. Kita memang berharap sangat nak jumpa dengan Allah. Bayangkan? Tapi orang yang tak nak jumpa Allah, dia kata kalau boleh kami nak tengok. Nak tengok je, bayangkan? Bukan nak jumpa dengan Allah. Na'udzubillah. Sebab tu mereka ini termasuk di kalangan orang yang zalim, utuan, takabur. Bayangkan Allah sebut sifat-sifat yang ada pada mereka. Dan hakikat sebenarnya orang yang beri alasan, sebenarnya dia sedang membuka pekung di dada. Nak bagi tahu kerasnya hati ni. Bayangkan kalau setakat orang biasa-biasa bagi nasihat, aku tak nak dengar. Kalau nak dia tunggu daripada orang besar-besar. Na'udzubillah. Seakan-akan kita pun na'udzubillah kalau ini ada pada sikap zaman sekarang. Kalau setakat ustaz-ustazah biasa pergi datang kuliah, saya tak naklah dengar, biasa dah dengan dia. Tapi cuba datang, buat program, jemput 5 star. Contohnya panggil siapa? Panggil Ustazah Asma Harun kuliah. Oh, barulah ramai datang. Contohnya. Sebab apa? Ni Allah tegur lah ni. Nak tunggu orang besar-besar. Nak tunggu malaikat. Bayangkan. Nak tunggu orang besar-besar. Nak tunggu orang hebat-hebat. Barulah saya nak datang untuk mengimarahkan rumah Allah. Setakat orang biasa-biasa ni tak nak lah. Ataupun pergi solat. Tengok siapa imam dia. Setakat imam kapung ni malah lah. Tak sedap pun. Baik solat rumah dia. Tapi cuba datang tu imam Mekah. Imam Masjidil Aqsa. Ataupun imam masjid negeri contohnya. Oh, barulah datang. Okey, ni imam ni bukan senang nak jumpa. Maksudnya kamu solat kerana Allah ke kamu solat kerana orang? Kamu duduk dalam majlis ilmu kerana Allah ke kamu duduk dalam majlis ilmu kerana orang? Kamu belajar kerana Allah atau kamu belajar kerana orang? Nampak tak ni? Subhanallah, dalam tindakan sedang membuka pekung yang ada di dalam dada-dada kita. Justru itu Allah bagi tahu apa perlu kamu buat. Untuk jadi penghuni-penghuni syurga, Allah sebut iaitu pada ayat yang ke-24, ashabul jannah yauma idzin khair. Banyak kali Allah guna kalimah khair dalam surah Furqan. Maksudnya pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Apa dia? Melalui cara macam mana disebut penghuni syurga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya, mustaqar wa ahsan. Bukan setakat khair, bahkan ahsan, lebih baik lagi, maqila, tempat istirahat dia. Tempat dia nak sembang-sembang. Maqila tu namanya tempat istirahat, tempat orang nak sembang. Allah menggunakan dalam Quran, dia tak panggil tempat tidur tau. Tapi syurga itu ada tempat sembang. Ya Allah, tempat seronok-seronok nak menyembang. Sebab tu diletaknya makanan, semua namanya melambangkan tentang kemegahan. Bukannya tengah lapar. Maknanya dalam keadaan orang yang tak lapar, tapi melambangkan kemegahan. Subhanallah. Wa qala Rasul pada ayat yang ke-30, tengok Allah ajar kepada kita. Kalau prosesnya macam mana nak jadi golongan yang benar-benar ahli syurga, Allah ajar. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ustazah masa dulu kan ada satu ketika masa buat tadabbur bangun tengah malam kan, lepas solat tahajud kita pun buka Quran. Sampai ayat ni rasa macam satu tersentak Allah nak cakap dekat kita, Suraya, kamu ni telah tinggalkan Quran. Bayangkan. Seakan-akan macam tu Nabi bagi tahu. Nabi kata apa? Bayangkan ini luahan doa Nabi mengadu dekat Allah. Ya Allah, Nabi kata, sesungguhnya kaum aku, dia mengambil Quran ini dan dia buat acuh tak acuh.
Dia hijrahkan diri dia daripada Quran. Dia tinggalkan Quran. Dia buat acuh tak acuh dengan Quran. Ya Allah, bayangkan Nabi mengadu dengan Allah. Nabi kata Nabi memang nak bagi hidayah pada orang. Nabi baca Al-Quran kepada mereka. Tapi mereka sendiri bila dapat Quran, mereka buat acuh tak acuh je. Ambil, baca, ikut suka. Kadang-kadang tak baca, tengok keadaan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Ya Rahman. Jadi hati-hati dan waspada. Jangan sampai menjauhi Al-Quran. Sebab dia adalah jalan kita untuk sampai ke garisan. Okay? Sama ada hak atau batil diukur dari sudut Al-Quran. Allahu Akbar. Dan Alhamdulillah kita dalam bulan Ramadan Allah bagi mengenali siapa sahabat Quran. Betul tak? Allah bagi kita kenal ni. Jadi orang sahabat Quran ini pegang elok-elok. Jaga elok-elok. InsyaAllah dia adalah sahabat kamu dunia dan akhirat. Kerana melalui Al-Quran dia akan tunjuk kepada kita membeza di antara hak dengan batil. Dengan Al-Quran dia akan bezakan di antara gelap dengan cahaya. Dengan Al-Quran dia akan bezakan iman dengan kufur. Ya kan? Subhanallah, subhanallah. Jadi orang-orang kafir ni dia tahap kebencian dia atau tahap kekufuran dia dah sampai kepada batas terakhir. Apa dia? Iaitu dia sebut pada ayat yang ke-32, sahabat-sahabat tengok pendustaan yang mereka kata dekat Nabi. Wa qala allazina kafaru, berkata orang kafir laula. Bayangkan semua orang kafir ni ayat dia apa dia? Laula. Apa dia? Kalaulah tidak. Bukankah ucapan kalau ini ada datang dari syaitan? Mereka hanya bercakap je. Laula. Bayangkan. Dia kata laula nuzila alaihi al-Quran. Kalaulah Al-Quran ini diturunkan jumlatan wahidah. Sekali turun je. Mesti kita percaya kan? Ya Allah. Tapi ni Quran ni turun sikit. Ya Allah, Ya Rahman. Macam-macam helah kan? Betul tak? Takut-takut, na'udzubillah min dzalik, takut-takut kita pun jadi macam yang sama. Contohnya nak belajar lah ni, nak belajar tadabbur. Lah tak nak lah cari sikit. Malah lah nak duduk. Saya kalau boleh nak tadabbur ni satu surah sekaligus. Baru best. Contohnya kan. Kalau surah satu ni lah sekaligus semua, kan seronok. Rasa puas hati. Apabila buat tadabbur satu surah, kesemuanya, ada contohnya. Kita kata tak boleh kalau nak buat tadabbur semua satu surah memakan masa 8 jam contohnya. 6 jam. Alah, lama pula. Bayangkan, banyak lagi songenya. Mula-mula kata tak nak sikit-sikit. Kalau kita buat panjang masa pula, tak nak pula sekaligus. Nak pendek-pendek. Apabila nak pendek-pendek, banyak benda yang tak boleh kita nak terang. Betul tak ni? Akhirnya, apa yang berlaku? Pemahaman kita kepada Al-Quran sangat cetek. Sikitlah sebab kita nak semua ringkas-ringkas. Hari ni nak baca, nak tengok tafsir kan, nak tengok tadabbur, nak tengok apa, semua kita nak yang shortcut. Yang orang tulis dalam bentuk note, seronoklah baca. Ringkasnya. Satu muka surat je. Tafsir surah Furqan. Contohnya kan. Kita bacalah satu muka surat. Contoh dalam buku sinopsis 114 surah Quran. Best lah tengok. Contohnya satu page je. Dia kata Al-Furqan, temanya buruknya kesan orang yang berdusta. Lalu dalam ni dia cerita apakah dia pendustaan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Okey. Pada ayat 4 hingga 5, mereka mendustakan Nabi dan mereka mendustakan Al-Quran. Pada ayat 11 hingga 14, dia Allah ceritakan tentang kesan siapa yang mendustakan Al-Quran. Pada ayat ke-30, Allah beri peringatan kepada orang yang meninggalkan Al-Quran. Ayat 43 Allah ceritakan penyebab utama mereka berdusta. Okay, sekarang kita perhatikan kepada ayat 43. Okay, kenapa mereka berdusta? Allah sebut ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jelas-jelas bagi tahu bahawa terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itulah penyebab. Sebab dia ikut hawa nafsu. Dia bercakap semuanya ikut apa yang dia rasa. Okay? Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atas dia?
Inilah dia penyebab utama mereka berdusta, kerana mereka ikut nafsu. Jadi mereka menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka. Jadi Allah pun membentangkan pada ayat yang ke-45, iaitu alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa la ja'alahu sakinah. Allah buat satu perumpamaan, iaitu Allah membentangkan kepada kita. Dia kata, tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia memanjang dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau dia kehendaki nescaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Allah nak bagi tahu bahawa tengok, kamu setakat bayang-bayang sendiri pun tak boleh nak jaga. Betul tak? Bayang-bayang tu, dengan adanya cahaya matahari, kamu dapat bezakan. Beza kamu sendiri, cuba tengok bayang-bayang. Sebab tu matahari itu adalah ibarat Al-Quran. Dengan Al-Quran dia boleh membezakan mana baik, mana buruk. Bayangkan. Sebab tu apabila berlaku perubahan pada bayang-bayang, kita pun pergi menyeru kepada Allah dengan solat. Bayangkan. Matahari tegak di atas kepala, bayang-bayang tak nampak kan? Tergelincir je pukul 1 lebih, tergelincir matahari, berlakulah solat zuhur. Sebab kamu dah mula nampak kan bayang-bayang kamu? Itulah kamu hakikat sebenarnya. Yang sentiasa bergantung kepada Allah. Bayang-bayang itu adalah kamu sendiri. Kalau kamu nak tahu kamu tengoklah bayang-bayang. Itulah dia kamu. Subhanallah. Dan apabila bayang-bayang kamu dah menjadi lebih panjang daripada diri kamu, bermulalah masuk waktu asar. Maksudnya belajar bersyukur kepada Allah, belajar serah diri kepada Allah. Bayang-bayang sedang mengajar kepada kamu hakikat Allah. Dan apabila bayang-bayang dah tak ada, masuk maghrib, bayang-bayang ada tak lagi? Tak ada dah bayang-bayang. Bayangkan. Apabila dah tak ada bayang-bayang, apa yang berlaku? Kamu pun solat maghrib. Masuk isyak, okay? Masuk isyak malam gelap. Tapi ada cahaya bulan kan? Allah Akbar, muncul balik. Subhanallah, subhanallah. Jadi pada masa itu kamu solatlah balik kepada Allah. Dan apabila masuk waktu subuh, namanya faliq. Al-falaq. Al-falaq tu garis pemisah. Falaq tu maknanya benda yang kita pecah jadi dua. Tu bukan pecah berterabur Falaq ni maksudnya sesuatu yang dipecah jadi dua. Pecah jadi dua. Faliqun habbi wan nawa. Bagaimana kamu tengok biji apabila dia keluar kan, dia pecah. Dalam tu ada dua kan? Setiap biji, apa-apa pun biji, mesti ada dua. Betul tak ni? Dia mesti ada dua kat dalam. Okay. Jadi langit ini apabila Allah pecahkan satu siang, satu malam, kamu akan nampak garis putih yang memisahkan. Maksudnya dah muncul siang, iaitu masuk waktu subuh. Kamu pun solat. Subhanallah. Semua yang berkaitan dengan bayang-bayang. Okay. Yang melihat kepada membuktikan tentang kasih dan sayang Allah, nak bagi kita ingat siapa yang bagi bayang-bayang tu kekal, panjang, pendek, semuanya Allah. Kamu sendiri pun tak mampu nak jaga bayang-bayang kamu. Dan last kali Allah tutup dalam surah Al-Furqan ini ciri-ciri ibadur Rahman. Kalau kamu nak betul-betul beza dah baik dengan buruk dan Allah, kamu sedang memilih mana dia yang baik je kamu nak ikut. Sekarang pilih kepada ciri-ciri ibadur Rahman, iaitu bermula daripada ayat 63 sampai 74. Okay? Kalau kita perhatikan dalam ayat ini kan, dalam surah Al-Furqan, bagaimana kita panggil bahasa sarkastik, iaitu bahasa perli. Allah perli kepada orang-orang yang banyak cakap tu, yang banyak alasan. Kepada orang kafir yang banyak laula. Tak ada benda lain. Dia nak minta apa ikut hati pandangan dia, dan Allah memilih mereka dengan cara yang sangat halus. Dan Allah sedang mengajak kepada orang-orang yang berpegang dengan Quran untuk kembali ke pakal jalan dan hiasilah diri kamu dengan ciri-ciri yang Allah redha. Siapakah mereka? Iaitu yang pertama kita tengok kepada wa'ibadur Rahman, okay? Iaitulah wa'ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Pertama, orang yang ada sifat rendah diri. Jadi sekarang kita cuba selami, okey? Ya Allah ya Rahman, Allah nak sangat
Allah letak nama ni Ibadur Rahman. Disandarkan dengan nama Allah Ar-Rahman. Bayangkan. Kalau Allah dah kasih, apa pun Allah akan bagi. Betul tak? Sebab kasih sayang Allah, rahmat Allah. Subhanallah, subhanallah. Sehingga kan nama tu sendiri memberikan penghormatan oleh Allah kepada golongan ini. Pertama kita tengok siapa dia? Berjalan di atas muka bumi dalam keadaan hauna. Bukannya sombong, bongkak rasa dia hebat. Tapi rasa rendah diri. Contohnya kan kita tengok orang rajin sedekah. Kita akan kata apa? Ya Allah, Allah nak tegur aku orang tu banyaknya sedekah. Allah nak tegur aku sedekah apa pada hari ini. Contohnya macam tu. Dia setengah rasa rendah diri ya. Bukan nak rasa tengok orang tu duduk tunjuk-tunjuk dia sedekah. Tu nak nunjuk lah tu. Dia takkan rasa macam tu. Sebab apa? Jiwanya hauna. Apa pun orang buat, ya Allah baiknya, hebatnya, mesti semua cari benda yang baik-baik. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang menegur dia, orang-orang jahil menegur, dia tak nak balas, dia jawab salama. Maknanya dia sedang mendamaikan keadaan. Dia tenang je. Subhanallah, subhanallah. Ustazah teringatkan semalam masa buat pemuda-pemudi hebat dalam Quran kan. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Ya Allah, Ratu Balqis kan sedang menduga dia buat makar, dia buat satu tipu daya sebab dia nak test. Dia kata Nabi Sulaiman ni betul-betul Nabi ke tidak. Jadi dia suruh test lah. Dia hantar kepada Nabi Sulaiman harta, dalam harta. Lepas tu dia suruh Nabi Sulaiman membezakan mana satu hamba, mana satu perempuan, mana satu lelaki. Jadi orang lelaki muda-muda ni kan, dia solekkan, dia bagi cantik-cantik kan tak? Macam orang perempuan pakai baju perempuan. Nah macam itulah. Dan orang lelaki pula, orang perempuan pakai baju lelaki, orang lelaki pakai baju perempuan. Dan apabila dipesan siap-siap, kalau ditanya kepada kamu, jawablah. Maknanya pada perempuan kena garaukan suara, jadi macam orang lelaki kena lembutkan. Apabila kamu perhatikan, dia kata kalau dia ni jenis orang marah-marah, dia bukan Nabi. Tapi kalau dia dah keadaan salama, dia tenang je, okay, dia Nabi. Subhanallah. Apa yang Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman apabila utusan tu datang, dia kata kalau betul lah kamu ni Nabi, kamu boleh membezakan antara orang yang datang ni mana satu. Cuba tunjuk, dia kata mana satu pelayan perempuan, mana satu pelayan lelaki. Dia kata, oh senang je. Dia kata, semua pergi basuh muka. Ya Allah, bila basuh muka, bayangkan hak solek-solek habis lah. Betul tak ni? Jadi kenal lah hak mana lelaki, hak mana perempuan. Kan? Lepas tu, dia suruh ambil wuduk. Okay tak? Apabila disuruh basuh muka tu je, masa basuh muka, lelaki akan basuh muka macam mana? Sahabat-sahabat pernah perhati tak orang lelaki basuh muka dengan orang perempuan basuh muka? Pernah perhati tak? Siapa boleh bagi jawapan kat Ustazah? Nak kenal orang lelaki basuh muka dengan orang perempuan basuh muka? Lelaki kasar, perempuan lembut-lembut je. Okey, betul. Satu lagi. Kasar Orang tu lelaki, kalau dia ambil air solat, dia ambil air tepuk ke muka dia. orang perempuan. Kalau perempuan dia urut. Okey. Ya, betul. Jadi Nabi Sulaiman dia suruh tengok masa dia basuh muka, orang lelaki dah kena ambil air dia. Dia buat. Bayangkan dua-dua tangan ni dia tak kepada muka, jadi meracik. Orang perempuan dia ambil dua tangan, dia letak kat muka tapi dia urut dengan satu tangan. Satu tangan, dengan dua tangan itu membezakan mana satu lelaki, mana satu perempuan. Cara hempas air ke muka tu boleh kenal mana satu lelaki, mana satu perempuan. Dia kata senang je, tu yang kasar tu lelaki lah tu. Dia kata tu yang perempuan. Ya Allah, ya Rahman. Subhanallah, subhanallah. Indahnya kan. Orang yang bijak, dia akan berhadapan dengan situasi dalam keadaan salama. Inilah dia Ibadur Rahman. Subhanallah. Kemudian yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Okey. Dia orang-orang ini dia mabit. Maknanya dia, kita nak sebut apa? Mereka ini yabitu ni maksudnya bangun tengah malam, mabit. Bangun menetap pada waktu tengah malam tu duduk. Tidak. Kepada Allah sujada, dalam keadaan sujud wa qiyama. Maknanya bangun qiyam. Ciri yang kedua, sebab tu siapa yang nak dapat khusyuk solat,
dia mesti melalui qiyamul lail. Sebab tu pahala kepada bulan Ramadan, bayangkan Allah suruh kita tambah siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyam. Sebab tu dia buat solat tarawih. Kalau buat solat tarawih pukul 3 pagi tak ada orang bangun kot. Sebab tu diberikan sunatnya buat tarawih lepas isyak. Kan? Allahu Akbar. Dan Allah tahu buat solat tarawih lepas isyak sebab nak bagi hadam makanan supaya semua orang jadi sihat. Sebab dah makan banyak-banyak tadi masa berbuka. Macam mana? Mesti kena senaman. Allahu Akbar. Indahnya apa yang Allah buat. Yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, iaitu orang yang jiwanya sangat lembut dan sangat takut dengan api neraka dan dia menggunakan doa. Orang yang memenuhkan hidupnya sentiasa dengan doa. Dan dia sangat takut untuk dimasukkan ke dalam neraka, lalu dia akan buat perangai baik untuk melayakkan dia masuk jadi ahli syurga. Okay. Yang ketiga, yang keempat, okay. Walladzina, ayat yang ke-67, yang tu dia menerangkan tentang sifat neraka Jahannam ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dia suka berinfak, tetapi dalam dia berinfak, dia bukan infak sekaligus semua habis. Sebab kalau orang infak sekaligus semua sekali, banyaklah kan. Tapi esok tak ada duit dia nak infak. Tak apa, saya dah infak semalam dah. Saya infak 10,000 sekaligus. Esok tak ada dah lah. Sebab tu benda ni kita kena fikir. Ada orang hari ni kan, saya nak infak nak cari waktu. Saya nak infak 17 Ramadan nanti saya nak infak. Okey. Tapi mana lebih baik kalau dia infak setiap hari tapi sedikit. Setiap hari, maknanya dia tak ambil lah jadual untuk bagi makan orang yang berbuka puasa satu hari. Tak. Setiap hari dia akan hantar walaupun sedikit. Contohnya apa yang budak orang suka dekat majlis berbuka puasa, budak-budak tahfiz contohnya kan. Memang dah ada orang infak. Tapi dia memang nak infak yang memang dia yakin budak-budak ni suka makan. Contohnya dia bagi air kotak. Satu seorang. Budak-budak kan mesti dia akan makan kan, nak minum air kotak tu kan. Budak-budak memang suka. Ataupun budak-budak untuk tahfiz. Sebab budak-budak kalau kita bagi kuih, kadang-kadang tak habis pun nak kuih akok. Mereka bukan dia suka makan makanan orang tua-tua kan. Tapi apa yang mereka suka? Contohnya, okey, setiap orang kita pun bagi ice blender. Mesti dia akan minum lah berbuka puasa tu, walaupun dah ada air lain. Tapi orang yang bijak, ni disebut. Bermakna orang yang Allah kasih, dia adalah orang yang bijak untuk sentiasa bersedekah. Bayangkan, dia akan sentiasa memikirkan. Ya Allah, semoga diri ini akan tetap menjadi, kan, ya Allah pilihlah diri ini nak bersedekah setiap hari. Bukan hanya tunggu satu hari, keluar banyak, lepas tu tak sedekah. Lepas tu dia sebut dia antara dua. Zaza boleh ulang yang pertama tak? Yang pertama, dalam keadaan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan merendah diri. Yang kedua, dalam keadaan bangun tengah malam. Kan? Yang ketiga, hidupnya dengan doa. Yang keempat, mereka berinfak. Dalam keadaan sentiasa berinfak. Tidak terlampau boros dan tidak terlampau kedekut. Maknanya tengah-tengah. Setiap hari dia bersedekah, tapi dalam jumlah yang jangan sampai ada hari yang tidak bersedekah. Macam tu. Ustazah laju sangat. Yang kedua pun Ustazah. Yang kedua pada ayat yang ke-64 bangun malam. Okey dapat gambar. Dah recall balik. Nombor 3 ayat 65, nombor 4 ayat 67. Nombor 5 wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Ayat ini perintahnya ada 3 perintah tapi dalam satu ayat. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu dia ada kaitan. Orang yang meletakkan Allah sahaja dalam hatinya, dia tidak akan bunuh diri dia sendiri. Dia tidak akan berzina. Maksudnya tindakan orang yang apabila kamu tengok dia orang berzina, pada masa tu dia telah meletakkan nafsu di hadapan. Orang yang bunuh benda lain, dia tak melihat bahawa pergantungan hidupnya kepada Allah. Betul tak? Sebab dia rasa dia dah putus asa dalam hidup ini. Ataupun dia bunuh orang, ataupun dia bunuh baby dalam perut ke, semua melibatkan ketidakbergantungan kepada Allah.
tindakan dalam kehidupan maksudnya. Fokus betul-betul tawajuh hanya kepada Allah. Yang kelima, yang keenam, okay. Jika dia buat salah, jika dia buat juga tersilap langkah, berzina ataupun Allah sebut dosa paling besar dan jika dia buat kesilapan, illa man taba wa amana wa amila salihan, dia bertaubat, dia yakin, dia pilih jalan hidup yang terbaik dan dia beramal dengan amal soleh. Bayangkan, bermakna apa dia? Taubat yang keenam. Dia bertaubat kalau dia buat salah. Dan dia yakin Allah akan gantikan kesalahan dia itu dengan kebaikan. Lepas tu apabila dia bertaubat, Allah sama wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dia sungguh-sungguh taubat ni, maksudnya bukan kira macam ni. Hari ni satu perangai yang teruk orang dalam Facebook ni. Dia kata apa? Kamu tak puasa ke? Dia ngumpat-ngumpat kan tak? Aku kalau ikut hati ni kan tak? Memang nak mengata, nak belasah je. Tapi tunggu lepas berbuka nanti aku belasah banyak-banyak. Sebab apa? Dia rasa bahawa nak mengata ni waktu puasa je tak boleh. Padahal apabila sebut puasa, sepanjang bulan Ramadan itu namanya puasa. Bukan maksudnya masa kita tak makan tu sahaja namanya puasa kan? Ya Allah ya Rahman. Jadi walaupun kita dah berbuka, tak boleh juga nak namimah, nak mengumpat, nak mengata, nak mencaci, tak boleh. Jadi orang ni betul-betul bertaubat. Sebab apa dia bertaubat? Bukan kerana ikut hati, kerana dia sedar tak tahu bila masa dia akan mati kan. Dia akan kembali kepada Allah. Yang seterusnya, sifat yang ketujuh, walladzina la yashhaduna zur. Dia tidak akan jadi saksi palsu. Okay? Dia tidak akan jadi saksi palsu. Dan apabila wa idza marru billahwi marru kiraman. Dan apabila dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa idza maru, dia melalui, dia bertemu dengan orang yang buat perkara lagha, dia lalu dengan mengangkat martabat orang tu. Kirama maksudnya, contohnya kita lalu, kita tengok ada orang buat dosa, okey, wa idza maru, apabila dia lalu kepada orang yang billagwi, orang yang lagha, dia tak akan lalu semata-mata, apa ni buat macam ni? Tak. Dia bukan sekadar tegur, tapi dia mengangkat martabat orang itu. Macam mana? Mungkin dia ajak sembang dengan benda lain. Jadi akhirnya orang tu tinggal perkara mengumpat. Mungkin dia lalu dekat orang yang buat perkara sia-sia. Dia ajak orang tu buat perkara yang boleh memberi manfaat. Contohnya kan, kita tengok budak-budak muda duduk main handphone je petang-petang kan nak berbuka puasa kan. Kita kata, okey, jom mai. Kita agihkan makanan kepada orang yang di jalanan. Contohnya. Subhanallah. Mereka kan rasa seronok kan? Mungkin hanya dengan kos yang sedikit, tetapi dapat memberikan impak yang sangat berbahagia. Subhanallah. Tapi apabila siapa yang memikir, dia akan dapatlah. Tapi siapa yang tak fikir, dia tak akan bertindak. Dan yang paling indah kalaulah kita ni, kalaulah siapa yang rajin pergi bazar Ramadan, saya tak rajin pergi, tak pernah pergi pun bazar Ramadan ni. Orang yang rajin pergi ke bazar Ramadan kan. Okey, pergilah cari kedai orang yang jual itu, orang yang kita nampak, orang yang alim. Kita cuba beli dan infaklah kepada orang lain. Sebab apa? Sebab memberikan semangat kepadanya untuk terus istiqamah menjual walaupun dalam keadaan dia menutup aurat. Bayangkan tak sama dengan orang lain, tapi kita sedang memberikan satu keyakinan kepadanya dengan cara rezekinya dihabiskan. InsyaAllah. Kita membantu. Orang kan suka kan? Orang bukan nak kita bagi duit. Dia bukan peminta sedekah, tapi dia sangat seronok apabila barang dia laku. Subhanallah. Jadi apa kaitan? Kenapa disebut jangan jadi saksi palsu dengan lalu dengan lara? Maksudnya macam ni. Kan kita kan apabila kita beli makanan, orang pun tanya, sedap tak? Dan kalau tak sedap, takkan kita jawab sedap? Bermakna kamu palsu kan? Orang pun kata, sedap lah. Orang lain pun pergi beli. Betul tak? Kalau kita sebut barang makanan tu tak sedap, tapi kita sebut sedap. Orang lain pun kata, kalau macam tu esok aku nak pergi belilah balik.
Kita rasa bersalah tak? Nanti kawan aku balik, ya Allah, mesti dia kata tak sedap. Aku dah cakap sedap, ya Allah. Sebab tu istilahnya jangan bercakap palsu. Jangan jadi saksi palsu. Tapi apa perlu kamu buat? Kamu nak mengumpat ke? Memang makanan dia tak sedap, tak payahlah beli lain kali. Macam tu ke? Tu kamu menjatuhkan identiti dia pula. Habis tu macam mana yang kamu nak buat? Kirama, Allah kata, muliakanlah. Sebut kalau kamu nak beli, kamu pergi beli pekat pakcik tu, dia tutup aurat. Tapi sedikit pun kamu tak sentuh dengan nilai kuih yang dia tanya tadi. Kita beri alternatif kepada kuih yang sama ataupun kuih yang lain yang lebih baik daripada yang pakcik tu, yang orang lain jual. Bayangkan, ini namanya melalui al-lahwi dengan kirama. Ustazah, bagaimana kalau kita makanan tu tak sedap dan kita kemudian komen bagi tahu dia direct supaya dia baiki kualiti dia? Itu tak apa, itu namanya kita sebut. tak menghebahkan pada orang lain. Itu namanya untuk dia buat satu pembaharuan. Tak ada masalah, kita pergi jumpa dia. Tadi beli makanan ni, keraslah lain kali, lebih baik kurangkan sikit tepung baru sedap. Tak apa. Tapi biar dia rasa kiram. Apa yang paling penting dekat sini ayat ni nak bagi tahu, orang yang kita bagi pandangan tadi, yang kita tegur tadi, dia rasa dia dimuliakan. Bukan dia rasa dia dihina. Kalau kita tegur dia, kan kita bagi tahu, tak sedap lah makanan kuih kamu jual ni. Maknanya dia rasa dihina kan? Tapi bila kita pergi bagi tahu dia bahawa kuih kamu ni bagus dah, tapi kan kalau buat kurangkan sikit manis lagi sedap. Maknanya dia rasa kita memberikan jujur untuk memperbaiki sebagai customer. Jadi benda yang paling penting, dia rasa dimuliakan. Ciri yang ke-8 sama wallazina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak hanya sekadar dengar macam orang pekak, summan wa 'umyana. Bayangkan macam orang pekak dengan buta. Macam tak pernah nampak, macam tak pernah dengar. Buat dek je. Itu Allah kata, kalau dengar orang bagi peringatan dengan Al-Quran, dengar dan cuba faham dan cuba nak amal, cuba patuh. Bukannya buat tuli macam tak pernah dengar. Allah marah sangat. Sebab tu apabila kita nak sembang, tengah bacaan Quran, tutup Quran tu dulu. Jangan sambil sembang, sambil pasang orang ngaji. Jangan. Sebab kita tak nak jadi orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diberi peringatan kepada ayat Al-Quran, kamu buat buat tak tahu je. Wallazina yaquluna rabbana, last sekali orang-orang yang beriman ini, orang yang ibadur rahman, dia sangat jaga keluarga. Dia sangat jaga keluarga dan dia mengimpikan keluarganya adalah dapat bersama-samanya di dalam syurga nanti. Tengok doa yang dia baca. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk mata hati kami. Maknanya orang yang jadi ibadur rahman, dia pandang isteri dia tenang hati, dia tengok anak dia tenang hati, macam tu. Sekarang setiap kali tengok pasangan kita geram ke tenang hati. Nak tanya dulu mana satu? Kok tengok, ya Allah tak ada kerja lain ni. Macam tu. Dia tak jadi qurrata ayun. Tapi alangkah indah kalau kita ini melihat pasangan kita, contohnya dia kata, ya Allah tak tahulah hendak seronoknya nak tengok, pantang tengok. Hendak. Kenapa tengoknya? Contohnya tanya kat pasangan kan. Yelah ada sayang, seronok, suka tengok. Kan? Ya Allah indah kan kalau kita dapat itu adalah keluahan daripada pasangan kita melihat kita. Dan kita kena ingat apabila pasangan kita melihat kita dengan penuh kasih dan sayang, sebenarnya Allah nak tegur kita. Kamu tengok pasangan kamu dengan penuh kasih dan sayang juga ke? Kamu tengok dengan pasangan geram. Mana satu? Sayang-sayang, yelah tapi buatlah kerja. Contohnya kita jawab kan. Oh tak sama rupanya pandangan pemisah di antara kedua-duanya. Na'udzubillah. Mungkin anak kita datang-datang kan tak? Ustazah teringat, Ustazah tengah suap nasi ke anak Ustazah yang paling kecil tu lah. Tengok-tengok dia pun mari cium pipi. Kenapa? Adik sayang Umi lah. Umi suap nasi kat adik. Tengah-tengah suap nasi. Ya Allah ya Rahman. Seakan-akan Allah nak tegur. Kamu tengok anak kamu dengan pandangan macam mana? Dengan penuh kasih sayang juga kan masa kamu suap nasi dia? Sayang.
Suami tanya tu, tengok dia penuh kasih sayang tak? Ada lagi dia tanya tu. Okay. Jadi subhanallah, subhanallah. Jadi apabila kita tengok kita geramnya duduk elok-elok kan, kita melihat dia cara kasih sayang atau dunia geram. Allahu Akbar. Waj'alna lil muttaqina imama, dan doa wahai Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Sebab tu kita kena push diri kita, diri anak-anak kita biar jadi pemimpin. Kalau dilantik, alhamdulillah, tak apa, belajar cakap. Kan? Jangan apabila kita sebut, contohnya semalam pergi jumpa dengan anak Ustazah. Alung kata apa? Alung kan dekat yayasan ni, hari pertama tu dia kenal dah Alung kena jadi imam solat tarawih. Alhamdulillah lah, Allah pandang Alung, kata Allah pilih Alung nak jadi imam kepada orang nak solat. Sekali je Umi. Kenapa hari-hari lain kamu tak jadi imam lah? Tak, pas bagi kat orang lain lebih besar-besar lagi. Yang paling kecilnya dia lah, umur 17, dia kata nak ambil fast track SPM. Orang lain dah puluh-puluh dah. Ada 24, dia dah. Jadi lebih besar. Siapalah kita ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu kata kat dia, tak, Allah memilih setiap orang ada sebab. Okay? Kalau orang yang tolak kita, alhamdulillah, bukan kita yang memang pilih diri kita. Biar lantik saya. Allah tak suka orang buat macam tu. Tapi Allah nak, jika kamu terpilih, ingatlah dia adalah pilihan daripada Allah. Dan sekali Allah pilih, jangan kamu undurkan diri. Sebab apabila kamu tolak pemberian daripada Allah, takut-takut Allah dah tak nak pilih kamu. Subhanallah. Bayangkan, betul tak? Ustazah nak tanya. Ya. Anak saya, dia orang ni tak suka jadi imam. Selalu menyuruh belakang tiang. Macam tu lah. Sampai saya jadi macam perasan jadi sifat mereka tu melambat-lambatkan pergi surau, hingga orang dah start baru dia orang pergi. Saya nasihatkan dia, orang itu pilihan Allah, kenapa tak pergi? Itu tanggungjawab apa. Dia sampai ada yang cakap lah, banyak lemak lah orang kampung ni. Saya tak tahu nak nasihat dia orang macam ni. Cakap kat dia, kamu beriman tak dengan Quran? Kalau dia kata, ya, kita beriman lah sekarang, bacakan ayat ni. Waja'alna lil muttaqina imama. Siapa jadi imam bagi orang yang bertakwa, ini adalah dia, Allah yang pilih dia menjadi ibadur rahman. Semoga Ibadur kamu Rahman. Ibadur Rahman, hamba yang Allah cinta. Sekarang Hamba kamu yang bekerja bukan sebab nak suruh orang pandang kamu, bukan sebab nak suruh orang sayang kamu, orang pilih kamu. Buatlah macam biasa, jangan duk menyuruh-nyuruh. Tapi hakikatnya yang Allah pilih itu adalah yang terbaik. Kalau kamu yang terpilih, sebutlah, ya Allah, engkau pasti akan jaga aku. Bukan aku yang ada nak. satu lagi cerita. Lepas tu ada seorang anak saya singgah semayang sebab tak sempat nak balik kan surau. Tempat yang biasa lah. Kali di time tu pakai jeans, pakai t-shirt lah kan. Tempat tu, tegur lah dia pakai jeans. Sejak tu dia pecah hati. Sampai merajuk, tak nak pergi surau. Saya macam mana nak pujuk dia ni. Saya masih kata, okey, tak nak pergi surau sini, tak apa, pergilah tempat surau lain banyak. Itu yang saya macam tak tahu nak buat macam mana. Tapi alhamdulillah lah sekarang bila saya dah tak duduk serumah dia, saya perasan dia dah balik surau lah, mungkin nak cover kesunyian hati dia, saya tak ada di rumah kan. Jadi kalau saya hadapi lagi masalah macam ni, macam mana saya nak buat? Kalau orang mengata dia tak pakai jubah di surau. Okey, kata macam ni, yang orang bercakap itu dia adalah teguran Allah untuk kita. Bukan salah tak pakai, tapi Allah nak memilih kamu untuk pakai lebih baik. Allah yang nak. Allah yang nak. Tapi Allah gunakan orang untuk berkata-kata. Baiknya Allah, sayangnya Allah. Orang lain pakai tak ada orang kata pun. Tapi sebab Allah nak pilih kamu jadi lebih baik dan lebih baik. Supaya kamu dapat pahala. Bayangkan dapat pahala pakai jubah. Sebab Nabi pun pakai jubah masa solat. Nabi tak pakai seluar jeans masa solat. Bagaimana Allah nak kita jadi ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni mungkin dia akan jadi orang yang spare. Setiap kali spare jubah mesti ada dalam kereta, dalam motor. Sebab apa? Setiap kali nak solat, saruk. Setiap kali nak saruk. Maksudnya dia akan jadi berhati-hati.
Bukan untuk jadi orang yang kecil hati. Ingatlah, orang yang kecil hati adalah jiwa yang rendah. Orang yang Islam dia tidak akan ada kecil hati. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ingat, sifat nombor 1 orang yang ibadur rahman. Dia berjalan di atas muka bumi, dia keadaan rasa rendah diri, bukan rasa sakit hati dengan orang lain. Apabila orang menyapa dia, katakanlah orang tu jahil, tak apa. Aku akan hadapi mereka dalam keadaan sejahtera, selamat, damai, hati aku tak sakit. Barulah namanya orang yang ibadur rahman. Tapi kalau hati sakit apabila ditegur, itu belum layak untuk dikenali sebagai ibadur rahman. Wallahu a'lam. Anda kedhaifan dari saya sendiri. Aku lu lihadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-18 ayat yang ke-60. Suratul Kahfi ayat 60. Aku dibersihkan.